Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Welcome back to my channel guys. So apa khabar korang semua? Adakah korang semua dalam keadaan sihat? Syukur Alhamdulillah. Okay guys, kali ini Awi sebelumnya macam biasa juga Awi nak minta maaf. Sebab apa tahu? Sebab dah lama Awi tak buat video untuk korang. Sebab kebelakangan ni adalah beberapa pekerjaan yang Awi kena buat. Dan juga ada beberapa anak bulu sawi ni yang kurang sihat. Jadi nak kena beri perhatian yang lebih untuk diorang supaya diorang senantiasa sihat kan. Jadi itu yang lama sangat Awi rasa Awi tak upload kan. Ada 10-11 hari. Masya Allah. Maaf ya guys ya. Jadi Awi juga ingin berterima kasih pada korang. Tak habis-habis Awi ni kan. Nak berterima kasih. Kalau boleh memang Awi tu nak berterima kasih. Hari-hari Awi nak berterima kasih dengan korang semua. Especially yang dah beri komen-komen yang positif lagi kepada Awi. Sehingga Awi makin bersemangat. Itu yang tak sabar-sabar sebenarnya nak buat konten ni guys. Jadi untuk yang baru datang ke channel Awi, Awi ucapkan selamat datang untuk korang semua yang baru singgah. Di mana channel Awi ni ialah satu channel yang berkongsi-kongsi cerita, pengalaman-pengalaman seram yang berdasarkan kisah nyata. So, kali ini Awi ingin membawakan satu lagi cerita untuk korang yang di mana cerita ini berkaitan dengan cerita satu movie yang Awi yakin korang semua dah tengok movie ni. Di mana movie ni ialah cerita seram daripada Thailand guys, iaitu Nang Nak. Percaya tak percaya, kejadian Nang Nak ini pernah berlaku di Malaysia guys. Tepatnya di Kulim, Kedah. Jadi kalau korang nak tahu ceritanya, korang boleh tengok video Awi ni dari awal sampai habis supaya korang tak ketinggalan part-part yang agak menggerunkan lah pada Awi. So, tanpa tunggu lama-lama lagi guys, jom kita ke ceritanya. Santuy. Jadi guys, kisah ini telah dikongsikan oleh dagangnews.com di mana cerita ini telah didapati dari seseorang yang bernama Yusuf Ismail mengenai pengalaman bapa dia. Kejadian ini berlaku pada tahun 1950 guys. Di mana bapa Yusuf Ismail ini yang bernama Ismail Omar atau dikenali dengan panggilan Pak Meh. Jadi Pak Meh ni pada tahun 50-an itu dia bertugas menjadi seorang PVR ataupun polis bantuan, di mana menurut pengakuan Yusuf ini tadi, kejadian ini telah diceritakan kepadanya di saat dia masih kecil lagi guys. So bila dia dah tengok cerita Nang Nak ni pada tahun 2000 berapa tu ya guys ya, Awi pun macam lupa pula. Jadi kalau pada korang yang tahu, bolehlah berkongsi dengan Awi di ruang komen. Jadi di sini di saat si Yusuf ini tengah tengok-tengok cerita Nang Nak ni, dia teringatlah pula cerita daripada bapa dia. So dia pun mengongsikanlah kepada kita semua. Berbalik kepada bapa dari Yusuf ini yang biasa dipanggil dengan Pak Meh, mengongsikan ceritanya di mana di tahun 50-an itu dia adalah PVR ataupun sukarelawan polis lah. Tapi di tahun itu walaupun sukarelawan polis, ia menjalankan tugas layaknya seperti polis biasa, iaitu lengkap dengan balai, kuasa penangkapan maupun sebagainya lah, layaknya polis biasa. So disebabkan tugas dia yang membawa beliau ke segenap penjuru daerah Kulim, iaitu di Kedah guys, di tahun 50-an itu. Di mana di Kedah itu ialah pekan kecil yang berpenduduk yang sangat jarang. Maknanya dari satu rumah penduduk ke penduduk lainnya itu berjarak lah. So memang agak jarang dan tak banyak rakyat lagi yang duduk dekat situ. Jadi bila dia dah menjalankan aktivitinya macam biasa di sana, di suatu hari ini guys, Pak Meh ni menerima satu laporan ataupun aduan daripada seorang lelaki yang bernama Pak Mat. Kat sini jangan confuse guys ya. Pak Mat ini yang membuat aduan, sedangkan Pak Meh ni adalah polis yang tadi tu. Dan juga di mana Pak Mat ini bukan nama sebenar. Jadi bila mana Pak Mat ni melaporkan kematian seorang lagi anaknya setelah kematian dua orang anaknya sebelum ini. Di mana ketiga-tiga ini mati ataupun meninggal ya guys ya. Ketiga-tiga ini meninggal dari tahun ke tahun, maknanya setahun satu meninggal anaknya. So bila dah yang last ni meninggal, dia pun buatlah report kepada Pak Meh ni tadi.
lazimnya guys, pada era prakemerdekaan di saat itu, bila ada laporan ataupun aduan kematian, itu akan dicatat ataupun dikeluarkan sijil pengesahan kematian. Melainkan kalau ada wujudnya elemen-elemen ataupun keraguan dari aduan tersebut, dan diorang akan membuat selidik lanjutlah untuk kes yang diadukan. Jadi guys, dalam kes Pak Mat ini, Pak Meh ni mendapati wujudnya elemen-elemen tersebut. Jadi dia agak macam muskil jugalah kan. Anak dia setiap tahun mati satu. Itu yang Pak Meh ini terus merujukkan kes aduan tersebut kepada OCPD British yang menyokong cadangannya agar kes itu diselidik lebih lanjut. Apakah kematian itu daripada wabak, penyakit, binatang buas ataupun jenayah. Jadi disebabkan itu, Pak Meh ni terpaksalah meredah hutan-hutan untuk sampai ke rumah Pak Mat tersebut untuk membuat selidik lanjut. Di mana bila Pak Meh ni menuju ke rumah Pak Mat, dan di sebelah sana pula Pak Mat memang dah menunggu kedatangan Pak Meh ni. Bila dia sampai kat sana, Pak Meh ni langsung tak nampak kelibat daripada isteri Pak Mat ini. Jadi Pak Meh ni mempertanyakanlah di mana keberadaan isteri dari Pak Mat ni, dan Pak Mat pun menjawab isteri dia memang ada dekat dalam rumah lah. Oh, ada tu kat dalam. Jadi Pak Meh ni tak adalah nak mempertanyakan lanjut lagi pasal isteri Pak Mat ini, disebabkan dia macam iyalah mungkin isteri Pak Mat ni masih segan lah kan, ada orang tetamu lelaki datang, mungkin dia duduk kat dalam bilik ke apa, so dia tak adalah ambil endah sangat. Jadi bila Pak Meh dah mula menelusuri rumah Pak Mat ni tadi guys, dia pun mulalah terdetik dalam hati dia atas dengan keanehan atau kepelikan yang ada di sekitar rumah atau kawasan rumah Pak Mat ini guys. Di mana korang nak tahu, rumah Pak Mat tu sebenarnya satu rumah yang usang, yang sangat-sangat tak terjaga, penuh dengan semak samun dan rumput-rumput yang menjala tu dekat rumah. Korang dapat bayangkan kan? Dan bila mana dah tengok je keadaan tu, dia mula tak sedap hati lah kan guys. Macam kita ni mesti dapat rasakan energi-energi yang datang daripada dunia-dunia sebelah ni. Jadi Pak Meh pun mencadangkan untuk kembali lagi keesokan harinya. Bila dia dah tengok, dia pun minta izin untuk pulang, untuk kembali ke balai. Bila dia dah balik ke sana, dia pun mencari seorang kawannya yang diberi nama Encik Din. Jadi mana Encik Din ini adalah seorang yang mempunyai kelebihan pengetahuan berkaitan dengan dunia-dunia sebelah lah guys. Jadi bila keesokan hari tu, Pak Meh ni memang tak memberitahu kepada Pak Mat yang dia telah membawa seorang kawan yang bernama Encik Din ni tadi guys. Jadi bila dia dah sampai dekat sana berdua dengan Encik Din ni, diorang pun masuklah ke rumah tu. Dan Encik Din ni pun memang terpinga lah dekat situ, dia macam terpelongok lah tengok rumah tu kan. Biar betul lah orang tinggal kat sini. Tak apa, kita masuk. So dia masuk. Bila dia dah masuk kat rumah tu, dalam diam, Encik Din ni sebenarnya telah membawa barang yang akan diletakkan di rumah Pak Mat tersebut, di mana barang itu merupakan telur rebus dan juga limau purut, dan diletaklah di satu kawasan di rumah Pak Mat itu. Jadi bila dia dah tengok, Encik Din ni memberi isyarat lah kepada Pak Meh ni, isyarat untuk diorang dah selesai lah kiranya. So sambil berjalan ke arah menuju luar, Encik Din ini bisik-bisik lah diorang ni berdua kan. Encik Din ni kata, kalau besok kita datang, telur ni tak ada, maksudnya dah dimakan, maknanya memang ada sesuatu kat rumah ni. Oh ya ke, kata Pak Mat ni kan. Baiklah, besok kita datang. Jadi di sela-sela diorang ni dalam rumah nak pergi keluar, untuk FRI juga, rumah Pak Mat ini adalah rumah tradisional bangsa Melayu zaman dahulu, di mana rumah itu adalah satu rumah papan, rumah kayu tapi ada kolong. Mesti korang tahu kan, ada kolong yang berjarak daripada lantai rumah hingga ke tanah itu sepanjang 1.5 meter ataupun bersamaan dengan 5 kaki. Bila diorang dah on the way, jalan daripada dalam rumah ke luar rumah, Pak Mat ni pun bergabunglah dengan Pak Meh dan Cik Din ni tadi, sambil berborak-borak, sambil menghantarkan Pak Meh dan Cik Din ni keluar. Dan
Di mana bila sampai saja di depan rumah Pak Mat ini guys, dan di waktu mereka menuruni tangga rumah Pak Mat ini, tiba-tiba diorang yang bertiga ni sambil borak-borak turun tangga, dia ternampak satu kejadian yang sangat di luar akal manusia, iaitu tak ada manusia yang boleh melakukan seperti yang dilihat oleh ketiga-tiga ni tadi. So bila diorang turun, diorang tengok, diorang terkejut lah kan. Korang nak tahu apa yang diorang nampak? Diorang nampak ada tangan daripada lantai rumah Pak Mat ni tadi menjulur ke bawah, memanjang tangan tu, mengutip sudu dari tanah dan naik kembali ke atas, sehingga membuatkan ketiga-tiga diorang ni memang merasa terkejut, terperanjat gila lah kan guys. Diorang pun saling pandang lah satu sama lain macam, biar betul kan. Lepas tu di mana Pak Mat pun dah melihat kejadian itu, dia seolah-olah macam tersedar lah yang selama ini dia bukannya duduk dengan manusia, melainkan dengan makhluk dari alam sebelah sana guys. So dengan kejadian itu, Pak Meh ni pun berinisiatif untuk mengambil tahu lagi lah pasal keluarga Pak Mat ni tadi. Dan diorang pun balik ke balai, cepat-cepat buat research lah. Diorang research apakah yang ada di sebalik keluarga Pak Mat ini tadi. Jadi bila mana dia dah selidik, diketahui isteri dari Pak Mat ini sebenarnya telah meninggal 3 tahun lepas guys. Dia meninggal di saat melahirkan. Tapi di sini anggapan Awi lah ya, Pak Meh ni mungkin sebelum ni dia bekerja sebagai belayar ke pelaut ke kan, sehingga dia tak tahu yang isteri dia ni sebenarnya dah meninggal. Dia ni bukan duduk dengan manusia lagi, bukan dengan isteri. Sebab bila dia balik, dia nampak semua keadaan macam biasa je guys, tak ada apa yang pelik. So dia pun duduklah tinggal dekat situ. Dan di mana kematian daripada ketiga-tiga anak yang Pak Mat ni lihat sendiri, di mana kematian anak ni memang ada kejanggalan guys, yang di mana juga dia menemui anak dia ni meninggal dalam keadaan ada kesan luka lebar di leher masing-masing anaknya yang telah pergi sebelum ini, yang telah meninggal. So bila mana dah macam tu, Pak Mat ni pun dia tak tunggu lagi, dia terus keluar dari rumah tersebut dan meneruskan hidupnya dengan menerima kenyataan yang sebenarnya keluarga tu semua dah tak ada guys. So guys, macam mana pendapat korang? Mirip sangat kan dengan cerita Nang Nak tu kan guys. So apa-apa pendapat korang boleh kongsikan dengan Awi di ruang komen ya guys. Jadi guys, sampai di sini dululah cerita Awi di kali ini. InsyaAllah Awi akan cuba lagi membuat konten-konten yang berikutnya secepat mungkin untuk korang semua. Dan satu lagi nasihat Awi, di mana cerita-cerita yang berkenaan dengan alam-alam sebelah ini kita pun tak boleh percaya sangat, dan jangan taksub sangat dengan perkara-perkara begini, sebab kita kena menjaga akidah kita sebagai umat Islam kan. Jadi Awi akhiri sampai di sini dulu guys. Jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk korang semua. Santuy.